Muhajirin dan Ansar. Walaupun ini berbentuk khabariyah, tetapi dimaksudkan adalah amr, suruhan. Jadi kita disuruh mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana mengikuti dengan baik? Dengan pemahaman yang sempurna, dengan pemahaman mereka. Ya, Allah reda kepada mereka dan mereka reda, mereka pun reda kepada Allah. Okey. Dalam ayat ini, kenapa Allah reda kepada kita? Kenapa Allah reda kepada Muhajirin dan Ansar? Kerana mereka kembali kepada Al-Quran dan Hadis dengan sempurnanya dalam 3: akidah, ibadat, akhlak. Maka saya dengan Ustaz Husin selalu mengatakan, jangan buat bid'ah, jangan buat syirik. Betul kan? Apa yang diajarkan? Ibadah. Kita adakan sembahyang, puasa, zakat. Kalau boleh dipahami ini, jangan satu bid'ah, sedetik bid'ah itu jangan masuk kepada ibadah-ibadahnya. Ditakuti ibadah itu kena tolak. Akhlak, subhanallah. Cerita pasal akhlak tak payah ambil akhlak sufi. Sufi akhlaknya macam-macam. Luarnya bagus, tetapi dalamnya subhanallah. Orang mati di situ, betul kan? Saya contohkan Arkam misalnya. Tahu Arkam? Syekhnya sekarang di mana? Dia cakap tak mati. Masuk kat metro itu dia apa? Syekhnya ada di langit. Orang mati betul di langit lah. Di langit mana tak? Ataupun katanya dia sering turun ke bumi, di mana di Kaabah, di meeting kat Kaabah. Allah. Ada majlis surah, majlis surahnya meeting di mana? Bersurah di mana? Di Kaabah. Hanya orang bodoh saja yang berhenti. Antum ni orang pandai. Kalau ada yang terima sini angkat tangan, beri hujah kalau yang terima. Kita orang pandai. Kenapa kita jadi pandai? Al-Quran itu ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Jadi kalau kita kembali kepada Quran hadis, bermakna kita berilmu, kita jadi orang bodoh. Dikatakan sebelum turunnya Al-Quran, dikatakan zaman jahiliyah. Turun Al-Quran, hilang nama jahiliyahnya. Dikatakan zaman bukan zaman jahiliyah. Kerana Al-Quran menentukan ilmu atau bukan ilmu. Begitu juga hadis. Jadi tuan-tuan, Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi orang yang diredai itu, mereka disediakan tidak bagi orang yang diredai dulu dan sekarang dan akan datang, yang ikut manhaj salaf. Oleh kerana mereka diredai oleh Allah, Allah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Cantik kan? Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir, ulama salaf mengatakan bagi kita ni yang bermanhaj salaf, syurga dah ada, tinggal nak pergi je. Makanya orang bila nak berpindah, rumah sudah disiapkan, senang kan? Antum dihalau dari rumah singgah, tiba-tiba rumah tak sediakan. Anda nak pindah ke mana? Terutama di Kuala Lumpur, yang duduk bawah jambatan, yang duduk dalam hutan. Habis tidak ada hutan di Kuala Lumpur, ada hutan di Kuala Lumpur. Yang duduk di mana? Tetapi kalau anda dipindahkan, selalu dipindahkan, anda punya rumah yang ini cantik pula, lebih moden daripada singgah dulu. Senang kan? Kita begitu juga. Allah dah janjikan bahawa orang ikut manhaj salaf ni, Allah sudah sediakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi nak masuk syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ikut manhaj salaf. Tak ada manhaj yang lain. Dan kita teruskan. Para sahabat adalah para salaf saleh yang utama. Kenapa? Banyak dalil-dalil yang berkatakan tentang sahabat itu adalah salaf yang utama, kerana mereka adalah dijamin ahli syurga. Yang menjamin adalah Rasulullah SAW dan Al-Quran. Sebelum saya teruskan, ada soalan? Jadi takut-takut sampai tak cukup masuk untuk soalan. Kalau ada soalan, teruskan soalan tentang apa yang kita bincang. Ya, teruskan soalan. Belum Ustaz, tentang sekarang ni ada yang membeza-bezakan antara ilmu bidik-bidik. Ada yang membeza-bezakan. Membeza-bezakan. Saya dengar seperti itu. Ulama hadis, ulama fiqh. Kan sekarang ni kita ada bincangkan tentang mazhab salaf adalah alul hadis. Iya. Kemudian ada yang banyak berkiblatkan bila nak belajar tentang fiqh, hanya belajar ustaz yang khusus. Iya. Apa menurut Ustaz? Islam itu disiplin. Kita ada disiplin ilmu. Kita ada metodologi tentang memahami. Memang manusia tidak mampu untuk pegang semua. Jarang-jarang. Malah ilmu kelebihan. Kalau orang tu pakar mata, jarang-jarang pakar perut. Salah. Betul kan? Kalau orang tu pakai mata, jarang-jarang pakai hidung. Mata-mata saja.
Betul kan? Begitu juga dalam agama, jarang-jarang orang dapat memegang semua bidang. Bidang hadis dia, bidang fikih dia, bidang tafsir dia. Tetapi bila ulama hadis, pasti dia akan pakar dalam bidang-bidang yang lain. Sebab untuk memahami Al-Quran adalah dengan hadis. Anda nak faham Al-Quran, tentu dengan hadis. Bila memaham Al-Quran dengan hadis, tentulah keluar daripadanya ilmu hadis. Bila melalui hadis, kita nak fahamkan Al-Quran dengan tafsir, kita akan pakar ilmu tafsir. Bila melalui hadis kita ingin memahami fiqh, maka kita pakar ilmu fiqh. Jadi fiqh itu sendiri adalah ilmu. Fiqh itu ilmu. Jadi kita katakan, apakah kita perlu menjadi pakar hadis? Memang ahli hadis bermakna dia ahli segala-galanya. Okey, anda nak memahami Al-Quran dengan hadis. Dari hadis dan Al-Quran ini kita mengistinbat hukum. Betul kan? Seperti saya misalkan tadi pada sahabat, anda nak sembahyang, anda kena ambil hadis. Daripada hadis ini kita mengistinbat hukum. Sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, selainnya 4 rakaat. Daripada mana? Bermakna daripada ahli hadis keluar fiqh, istinbat fiqh. Begitu juga daripada hadis, tafsir ini daripada hadis. Jadi bagaimana memahami tafsir? Sehingga ya, apabila Umar bertanya kepada sahabat tafsiran idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sahabat yang begitu ramai ditanya oleh Umar, ya sahabat, apakah tafsir ayat ini? Semua sahabat tidak tahu. Maka diambilnya seorang pakar tafsir yang diiktiraf Rasulullah dan didoakan Rasulullah seperti Ibn Abbas. Apakah doa Rasulullah kepada Ibn Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. 2. Faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Bermakna 2. Secara langsung dia tahu ilmu tafsir dan satu ilmu fikih. Betul kan? Tetapi dia ahli apa? Ahli hadis. Ahli hadis dan ahli tafsir. Sehingga seorang lelaki bertanya kepada Ibn Abbas, apabila dijawab dengan ayat Allah, dijawab dengan hadis, yang bertanya ini dibantah perkataan Ibn Abbas yang membawakan hadis, maka dibantah dengan apa? Berkata Abu Bakar dan Umar. Apa kata Ibn Abbas? Celaka kamu, ditakuti akan diturunkan hujan batu. Aku berkata qala Allah wa qala Rasul, kau bantah dengan perkataan berkata Abu Bakar dan Umar. Begitu hebatnya ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Di bawahnya perkataan Abu Bakar dan Umar ditolak kerana Quran dan hadis. Kita perlukan orang seperti itu. Oh, di bawahnya kata-kata sahabat, di bawahnya Quran. Diambilnya kata-kata athar, di bawahnya hadis yang sahih. Berlaku sekarang di sini, bukan di Kadir dia, artinya di Malaysia. Lihat, saya bawa hadis, dia katakan, oh itu tu pendapat sahabat, pendapat ahli fikih begitu dan begini. Saya bawa hadis. Walaupun tak ada dalam hadis Bukhari, ada dalam hadis yang lain. Oh, ini kita kena hormati para sahabat, maaf, para ulama-ulama kita. Maka dibawa pendapat ni. Kalau ikut Ibn Abbas, nasib ditanyakan kepada Ibn Abbas. Kalau ditanyakan kepada Umar, ditebas terus. Apa ditebas? Masalahnya hasil Ibn Abbas lembut. Maka ketika Ibn Abbas celaka kamu, aku katakan kalau Allah wa kalau Rasul, kau bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Maka kita tidak boleh bantah perkataan kiai kita, imam kita, ustaz kita, doktor kita, profesor kita, khatib kita, mufti kita dengan perkataan mufti. Berkata Allah, berkata Rasulnya, mufti kami mengatakan begini. Jangan share. Didoakan oleh Ibn Abbas celaka kamu. Kan banyak sekarang. Syekh, ini dalilnya Quran, ini dalilnya hadis. Ustaz, orang ramai tak setuju dengan ini. Sebab orang ramai dah terbiasa dengan ini. Macam mana nak buat? Engkau mentaati Allah dan Rasulnya atau mentaati orang ramai? Kalau mentaati Allah, ati Allah wa ati Rasulah wajib, kerana ada dalilnya. Okey, syariat ada berapa syariat? Syariat ada satu. Quran mengatakan thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Aku jadikan kamu semua termasuk saya atas satu syariat. Berapa syariat? Satu syariat. Dan kamu jangan ikut syariat kehendak hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu di sini yang menentang syariat ataupun yang meninggalkan syariat. Jadi orang tidak tahu tu. Tapi sekarang Al-Quran hadis tak apa kita lupakan dulu. Kita jom tengok orang ramai apa dia nak.
Tidak boleh. Dan kalau taati orang ramai, ada ancaman dari Quran, wa in tuti aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Saya bacakan Al-Quran ini. Jika kamu taati kehendak orang ramai di permukaan bumi ini, kamu semua akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Takut kan? Jadi orang ramai sekarang apa hujahnya? Makanya jangan malu untuk berkata kepada mereka yang memperkatakan agama ini, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berilah hujah, berilah dalil, berilah hukum melalui Quran dan hadis. Melalui dalil, kalau akan katakan betul, kalau tidak kita tinggalkan. Walaupun sebabun perkataan yang indah-indah, kalau zukhruf di bawah kita tinggalkan. Kerana kita ambil dari Quran hadis, itu yang paling tepat dan paling selamat. Yang lain tidak tepat dan tak selamat. Ya. Kalau kita lihat di halaman 36, kalau ada pertanyaan simpan sebentar. Di situ terdapat ayat, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usri min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin. Disebut dalam Al-Quran. Kan hebat. Tengok ya, apa yang disebut dalam Al-Quran itu hebat. Hatta anjing pun disebut dalam Al-Quran itu anjing hebat. Ashabul Kahfi siapa kawannya? Nama hantu tidak disebut. Anjing boleh disebut. Bermakna apa yang disebut dalam Al-Quran itu mulia. Bermakna anjing oleh kerana berkawan dengan orang yang mulia, jadi mulia dia. Almaru ala dini khalili. Seseorang ikut siapa yang jadi kawannya. Ada ceritanya dalam Quran ada. Kenapa diceritakan? Kerana mulianya. Maka para muhajirin, ansar, para nabi, para rasul, kerana mulianya maka diceritakan dalam Quran. Di antaranya adalah para muhajirin dan ansar. Tadi sudah diceritakan, sekarang diceritakan lagi. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar yang mengikut berjuang dalam masa kesukaran. Sesudah hampir-hampir terpesong hati sulungan dari mereka daripada menurut Nabi untuk berjuang. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah amat belas lagi maha mengasihani terhadap mereka. Jadi Allah belas sayang mereka. Mereka ada syurga. Jadi ikutlah manhaj mereka. Apa itu manhaj? Jalan mereka. Dan para sahabat itu sudah diridai oleh Allah. Apa dalilnya? Tadi dalam surah At-Taubah, yang sekarang dalam surah Al-Fatah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Demi sesungguhnya Allah reda akan orang-orang yang beriman umum. Tetapi dalam ayat ini antaranya dikhususkan kepada sahabat. Bismillah. Ketiga mereka memberikan pengakuan ataupun baiat taat setia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaybiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat